Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kita pada hari ini adalah sistem ekonomi campuran. Kita akan mempelajari ciri-ciri sistem ekonomi campuran dan kita juga akan mempelajari bagaimana sistem ekonomi campuran menyelesaikan masalah asas ekonomi. Terlebih dahulu, kita lihat bagaimana sistem ekonomi ini wujud. Sistem ekonomi campuran wujud disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang wujud dalam sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat. Sistem ekonomi campuran ialah satu sistem ekonomi yang menggabungkan pelbagai ciri kebaikan sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat. Jadi, pihak kerajaan dan kuasa pasaran atau mekanisme pasaran sama-sama memainkan peranan yang penting dalam memperuntukkan faktor pengeluaran dan menyelesaikan masalah asas ekonomi. Kerajaan akan campur tangan jika berlaku ketidakstabilan dan penyelewengan dalam aktiviti ekonomi. Tujuan kerajaan campur tangan adalah untuk membekalkan barang awam, menstabilkan ekonomi, merapatkan jurang pendapatan, mengurangkan kes externality negatif, mengawal harga barang dan perkhidmatan dan melaksanakan program ekonomi awam. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran akan dibincangkan berdasarkan ciri berikut. Pertama, pemilikan faktor pengeluaran. Kedua, penentu kehendak. Ketiga, pembuat pilihan. Keempat adalah contoh negara. Pemilikan faktor pengeluaran akan membincangkan tentang pihak manakah yang boleh memiliki faktor pengeluaran iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Ciri yang kedua, penentu kehendak, akan membincangkan tentang pihak manakah yang boleh menentukan kehendak dalam ekonomi. Kehendak-kehendak tersebut adalah seperti menyelesaikan masalah asas ekonomi. Ciri yang ketiga akan membincangkan tentang pihak mana yang boleh membuat pilihan dalam keputusan ekonomi. Dan contoh negara adalah contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi ini. Okey, baiklah. Kita akan bincangkan ciri yang pertama dalam sistem ekonomi campuran ini, iaitu pemilikan faktor pengeluaran. So, pihak yang boleh memiliki faktor pengeluaran adalah individu dan pihak swasta bebas memiliki faktor pengeluaran. Individu dan pihak swasta juga bebas memiliki
harta persendirian dan mengubah pemilikan faktor pengeluaran berdasarkan matlamat pengeluaran. Namun, terdapat faktor pengeluaran tertentu yang hanya dimiliki oleh kerajaan. Kerajaan pula akan mengawal pemilikan faktor pengeluaran melalui undang-undang dan peraturan. Secara rumusnya, semua pihak boleh memiliki faktor pengeluaran. Pihak individu, pihak swasta dan kerajaan. Semua pihak boleh memiliki faktor pengeluaran. Namun, kerajaan boleh mengawal pemilikan faktor tersebut melalui undang-undang dan peraturan. Ciri yang kedua berkaitan tentang penentuan kehendak. Pengguna dan pihak swasta berhak membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. Pengguna mempunyai kuasa untuk menentukan corak permintaan barang dan perkhidmatan. Pengeluar bebas bersaing untuk memperoleh keuntungan maksimum. Dan kerajaan akan membuat keputusan dan pengeluaran barang awam yang tidak dikeluarkan atau tidak mampu dikeluarkan oleh pihak swasta. Ini bermaksud kerajaan campur tangan dalam aktiviti ekonomi. Ciri yang ketiga iaitu pembuat pilihan. Individu bebas dalam membuat pilihan terhadap barang yang ingin dibeli. Pengeluar bebas dalam pemilikan dan penggunaan faktor pengeluaran untuk memaksimumkan keuntungan. Pengeluar juga bebas memilih teknik pengeluaran untuk meminimumkan kos pengeluaran. Namun, kebebasan individu dan pihak swasta dikawal oleh kerajaan melalui undang-undang dan peraturan. Kerajaan akan memilih teknik pengeluaran yang dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat. Negara, contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran adalah Malaysia, Thailand, Singapura. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang membincangkan tentang sistem ekonomi campuran menyelesaikan masalah asas ekonomi. Kita dah selesai tentang perbincangan mengenai ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Seterusnya, kita bincang tentang bagaimana pula sistem ekonomi campuran menyelesaikan masalah asas ekonomi. Masih ingatkah kamu tentang masalah asas ekonomi? Masalah asas ekonomi ada 4. Yang pertama, apa yang hendak dikeluarkan? Yang kedua, berapa yang hendak dikeluarkan? Yang ketiga, bagaimana hendak dikeluarkan? Dan yang keempat, untuk siapa dikeluarkan? Seperti yang kita tahu, kita kenal sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi di mana semua pihak boleh membuat keputusan. Jadi, pihak individu, swasta dan kerajaan sama-sama membuat keputusan ekonomi. Okey, macam mana? Bagaimana? Sistem ekonomi campuran ini menyelesaikan masalah asas yang pertama iaitu apa yang hendak dikeluarkan.
Masalah ini diselesaikan melalui kuasa pasaran dan kuasa kerajaan. Pengguna bebas pilih barang untuk capai kepuasan maksimum. Pengeluar pula bebas keluarkan barang untuk capai keuntungan maksimum. Kerajaan pula akan keluarkan barang awam yang tidak dikeluarkan oleh pihak swasta. Masalah yang kedua, berapa yang hendak dikeluarkan? Bagi barang ekonomi, apa sahaja yang dikeluarkan oleh pihak pengeluar yang perlu bayar itu kita panggil barang ekonomi. Barang ekonomi diselesaikan melalui mekanisme pasaran. Kuantiti barang awam pula ditentukan oleh kerajaan berdasarkan keperluan rakyat melalui parlimen. Masalah asas yang ketiga iaitu bagaimana hendak dikeluarkan. Bagi barang ekonomi diselesaikan melalui pemilihan teknik pengeluaran yang paling cekap iaitu teknik yang dapat meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Kerajaan akan memilih teknik pengeluaran yang paling cekap bagi pengeluaran barang awam untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Dan yang terakhir, masalah asas untuk siapa dikeluarkan. Bagi barang ekonomi, diselesaikan melalui jora agihan pendapatan wang masyarakat. Kerajaan akan campur tangan dalam agihan barang melalui sistem percukaian dan subsidi supaya golongan berpendapatan rendah memperolehi barang keperluan yang mencukupi. Dan kerajaan akan mengagihkan barang awam kepada semua individu untuk menjaga kebajikan masyarakat. Okey, sampai sini kita dah habis tajuk sistem ekonomi campuran. Kita dah belajar tentang ciri-ciri sistem ekonomi campuran dan kita juga telah belajar bagaimana sistem ekonomi campuran menyelesaikan masalah asas ekonomi. So, sampai sini kita tamat di sini. Assalamualaikum.